Alright. Okay. So biasanya untuk setup live trade ataupun setup yang mana kita trade apa 20 pips, 30 pips ataupun kalau goal ni mungkin boleh lebih lah kan. Biasanya kita akan guna lower time frame lah. Okay, time frame yang lebih kecil lah untuk kita entry. So kalau kita tengok goal, okay, so nanti korang boleh komen juga korang nak apa pair apa, okay, kita akan cuba tengok lah. Okay, kalau mungkin kalau goal terlalu risky, okay, kita trade pair lain. Okay, tapi saya still akan tengok goal dulu lah. Alright. Okay. So sebelum tu kita tengok. So kalau yang dah pernah join webinar, okay, webinar saya before ni, yang mana sebelum apa-apa kita akan buka weekly kan, kita akan buka weekly, kita akan buka daily, tapi malam ni saya tak buka lah weekly. Okay, so saya akan start dengan daily, yang mana saya nak tunjuk dekat korang goal ni. Goal kalau kita tengok dekat daily ni dia sebenarnya masih dalam keadaan sideway. Okay, goal ni kalau kita tengok daily time frame, dia masih sideway. Kenapa sideway? Okay, kita tengoklah dia punya chart dia. So untuk yang baru, kita tahulah yang mana market ni ada 3 jenis kan. Ada 3 jenis. Satu uptrend. Okay. Yang kedua downtrend. Okay. Dan yang ketiga adalah sideway. Okay, so uptrend ni biasalah kita akan fokus apa? Fokus buy. Betul tak? Untuk long termnya buy. Downtrend kita akan fokus sell. Sideway ni boost. Boleh. Nak buy boleh, nak sell boleh. Okay. Sebab apa? Sebab ni time frame daily. Cumanya sekarang ni kita nak tengok goal ni. Okay. Kita nak tengok goal ni. Dia kat mana sekarang? Apa dia nak buat? So first sekali, ni kalau saya tunjuk cara mapping lah. Cara mapping. Nampak screen tak? Sebab ada yang kata blank screen. Nampak kan? Okay. Alright. So normally ni benda yang wajib kita buat. So kita nak tandakan SNR dia. Dekat mana support, dekat mana resistance di daily dulu. Then kita buka lah. Kita buka candlestick. So candlestick ni pun kita boleh buka okay, jap. Buka candlestick, then kita tengok dekat time frame H4. So H4 ni kalau kita tengok kan, dia sebenarnya masih sideways lagi. Okay, masih sideways lagi. Sebab apa? Sebab price ni dia masih tak pecah lagi dia punya support. Okay, dan resistance dia pun kalau kita tarik trend line, kan, kita ambil trend line kan, pun dia tak pecah lagi trend line. Downtrend kita, maksudnya kalau dia nak naik, okay, kalau dia nak naik, maksudnya kita nak fokus buy, dia perlu pecah dulu. Okay, dia perlu pecah dulu kita punya trend line ni, baru kita akan entry buy. So sekarang ni, okay, sekarang ni kita boleh cari sell dululah. Okay, cumanya saya nak korang faham. Okay. Sekejap suara tersekat. Sekejap. Kalau korang start, saya rasa line saya okey. Okay. Okay je, alright. So, okay, so kalau kita tengok dekat sini kan, ke mana goal ni nak pergi? Okay, adakah kita boleh masuk sell? So kita kena tengoklah. Dekat sini sebenarnya, kalau kita nak entry sell sekarang, agak risky lah, sebab kalau korang tengok candle tengah naik ni, dia candle yang kuat lah, okay, sebab momentum lah. Maksudnya sebab dia dah break level dekat kiri dia. Okay, kita tengok. Ni sama-sama kita sambil belajar, sambil kita ada setup, kita live trade. Okay, so kalau kita tengok kat sini kan, kalau nak sell, okay, kalau kita nak sell, kita kena tengok bahagian kiri.
resistance di sebelah kiri. Ni H1 tau. Ni H1. Okay, resistance sebelah kiri. So sekarang ni resistance dia dah break. Okay. Resistance ni dia dah break. Resistance pun dia dah break. Cuma dia tak close lagi body di luar. Tapi kita anggap dia so far ni sekarang ni dia dah break lah. Okay. Dia dah break. Momentum buy. Betul tak? Momentum buy. Tapi kalau kita tengok di sebelah sekejap okay. Kita buka lower time frame. Okay, M15. So M15 ni kita tengok ada satu candle. Candle apa ni? Engulfing. So candle engulfing ni pun tak semestinya dia akan respect kalau keadaan macam ni. Okay, sebab kalau kita tengok possible je dia akan break sebab tengah momentum. So kita tengoklah. Okay, dia break tak level ni. Dan sebelum tu saya nak explain juga dekat bawah ni macam mana price ni boleh pacak kan. Tengok, nampak? Dia dah break dah. Okay. So sekarang ni, sekarang ni kita nak tengoklah yang mana kenapa price ni kita tengok di level M15. Okay. Apa yang ada kat sini? So, kita tengok First sebelum kita tengok previous price dulu apa terjadi, macam mana dia boleh naik. Okay. So kalau korang tengok dekat sini di lower time frame M15, biasanya kalau kita nak trade kan, kita nak scalping, kita akan guna time frame H1, M15, M5 dan M1 je lah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini kan, kita tengok kalau kita tarik trend line kat sini. Sekejap, kita tak boleh pakai cat ni, pakai shadow. Okay. Alright, ni cantik trend line kita. So, kalau M15 kan kita buat satu trend line downtrend dekat sini. So dekat sini dia dah break sebenarnya dekat H1 ni. Tak silap saya kalau kita buka H1 nampak. Dia dah break kat H1. Sebab tu dekat bawah ni sebenarnya kalau korang sempat kan, korang dah boleh cari buy dekat bawah ni. Okay. Kita tengoklah apa yang ada sebenarnya dekat bawah ni. So sini, so saya nak test sikit korang. Apa yang korang belajar before ni? Sini ada apa? Zone apa yang saya tandakan ni? Zone apa? Tengok betul-betul. Engulf kan? Engulf apa? Engulf fail kan? Betul tak? Ni zone engulf fail kan? Okay. First confirmation kita. Confirmation pertama kita untuk buy ni adalah yang pertama adalah trend line. Okay, trend line kita dah break. Betul tak? Dia break. Sini. Dia dah break. Break trend line yang pertama. Okay. And then yang kedua, okay, kalau kita nak entry, kita kena carilah zone tu dia ada tak? Oh, salah. Okay. First, yang kedua kita kena cari level SNR. Okay. Di level SNR, kita nak entry mesti di level SNR. Okay, level SNR. And then dekat SNR ni kita boleh carilah ada tak engulf. Engulf atau engulf fail. So kita tengok dekat sini apa yang ada sebenarnya. Dekat sini. So sini ada satu apa ni? Engulf bearish. Betul tak? Engulf bearish. Kalau engulf bearish, okay. Kita dah faham lah. Okay. Previous class kita dah belajar. Kalau engulf bearish should be, okay, dia akan macam ni. Betul tak? Dia akan respect. Zone ni akan jadi zone sell. Sepatutnya. Okay. Sepatutnya. And then sepatutnya dia respect lah trend line kita. Dia tak boleh break. Tapi apa yang jadi,
Okay, apa yang jadi? Zone ni dia break. Okay, dia break dengan momentum candle. Ni kita panggil momentum candle lah. Di mana dia naik bullish sehingga dia break zone kita. So zone ni akan jadi zone engulf fail. So zone ni akan jadi zone engulf fail. Sebab itulah bila dia masuk je zone engulf kita ni, kita akan jadikan zone ni sebagai zone buy lah. Okay, zone buy. Alright, then tu yang kita dapat. Candle ni kita dapat buy. Okay, tu yang pertama kalau kita tengok H1. Okay, and then kalau kita tengok lagi, right, lower time frame. Nah, lower time frame ni kita dapat sini sebenarnya jap. Dekat lower time frame ni ada bullish engulf. Sini pun boleh jadi juga. Tadi dekat H1 ada engulf fail. Dekat M15 ada bullish engulf. So ada engulf lah. Okay. So ni pun kita boleh guna untuk entry juga. Either one lah, sama ada kita nak entry guna engulf fail ataupun kita dah detect engulf dekat M15. Okay. Then kita tengok. Biasa kalau korang tengok kan, macam mana saya tengok chart. Biasanya kalau kita nak scalping ataupun kita nak masuk short kan, kita daripada H1, filter M15, tengok apa yang ada. Kalau dalam zone SNR, tadi kita dah tengok kan, ni H1. Kenapa zone SNR? Kita tengok dah kat sini. Buka line chart. Okay, buka line chart. Okay. So dekat line chart ni ada satu zone SNR lah. Betul tak? Ni ada resistance, support. So inilah zone SNR. Daripada zone SNR kita, barulah kita cari engulf. Okay. Itu clear So sekarang ni kita nak tengok gold. Okay. Kita nak tengok gold. Sekarang ni dia nak ke mana? So kalau kita tengok, saya nampak gold ni, dia boleh naik lagi. Okay, dia boleh naik lagi. Tapi dengan syarat, kita tengok, dia break tak ni? First kali kita tengok dulu. Ni ada zone ni. Ada satu zone engulf. Okay, jangan entry lagi Kita nak tengok dia break tak zone engulf ni. Kalau dia tak break, maksudnya dia reject, kita boleh cari entry. Okay, sekejap Sebab kat sini pun, dia macam ni tau. Dia macam ni. Dekat sini kalau korang nampak, dia ada bagi satu candle bearish yang besar kat sini. Kan? So sebenarnya agak bahaya juga. Okay, kalau dia dah bagi satu candle bearish yang besar ni, berapa pips ni? Candle bearish saja. Okay, 170 pips. Okay, candle ni saja 170 pips. So, kalau dia break, maksudnya kalau dia break ke atas, okay, memang strong lah. Sebab apa? Dia dah break kita punya candle ni. Okay, so sekarang ni kita nak tengok. So, saya punya target masih buy lah. Okay, masih buy. Tengok. Masuk tak zone kita. Sambil-sambil kita analisis ni, korang boleh belajar juga. Kenapa kita entry? Kat sini ada apa yang kita belajar before ni? Ada bentuk A kan? Betul tak? Ada bentuk A. So bentuk A ni kalau kita nak buy, saya punya screen lag. Sekejap. Dia reject lah. Okay, tak apa, biar dulu. Kat sini ada bentuk A. So kalau kita nak buy yang paling selamat, maksudnya
Low risk. Low risknya adalah di mana? Di support. Buy at support. Okay, mesti buy at support. Kau ingat tak A yang kita belajar before ni? Okay, inilah bentuk A. So, bila dia break, candle ni break, maksudnya dia akan apa? Dia akan pull back. Bila pull back, kita akan entry. Betul? So, kita tengok sekarang chart. Okay, nampaknya dia dah solid reject. Tapi kita tunggu dulu. Okay, tunggu masuk dalam zone dulu. Okay, kita tunggu dulu masuk dalam zone. Sambil-sambil korang boleh monitor, okay? Sekejap. Saya buka lagu sekejap. Okay. Sekejap lah, biar dulu. Okay, sekejap Kita tunggu dulu masuk zone. Kita tunggu je dulu. Macam mana taukan ni? Biasanya nak tunggu candle reject ni, saya akan tengok di M1. Okay. Okay tak lagu? Kuat sangat Okay, tutup lagu. Sekejap Okay. Alright. Okay, so kita tunggu dulu. Kita tengok price masuk tak? Sebab dia dah buat rejection dah kat sini. Nampak tak? Shadow ni kan, dia sebenarnya dah start buat rejection dah. Tapi kita tunggu dulu nampak. Okay. Sekejap So ingat kita punya risk Okay, so ingat kita punya risk adalah di sini. So maksudnya kalau dia break zone kita 1930 ni, kita cari zone bawah lagi untuk kita buy. Sebab kat sini ada satu engkau juga dari M15. So ada dua zone kita. So kita dah masuk lagi. Okay, kita tunggu dulu apa dia buat dalam zone kita. Alright, kalau dia break, kita tunggu dekat bawah. Nampaknya sekarang dia kuat momentum dia, so relax dulu. Kita tengok trend naik 15. Okay. So kita tunggu dulu Kita tunggu zone bawah kot. Saya nampak dia boleh turun bawah lagi ni. Sekejap
Okay, kita tunggu dulu sebab candle M1 dia tak buka bullish lagi. Yes, betul. Kalau dia break zone kita yang sekarang ni, kita akan buy dekat bawah. Kita akan counter buy dekat bawah. Okay. So kita relax dulu. Okay, kita relax dulu. Sebab sekarang ni nampak macam dia boleh turun lagi. Okay. Kalau dia reject tak apa. Okay, jangan rasa miss trade ke apa, tak apa. Okay, sebab kita boleh counter balik. Okay, sebab sekarang ni nampak risky sikit lah. Okay. Tapi kalau korang nak entry lot yang kecil dulu, tak ada masalah. Okay, so saya nak cuba entry lah. Okay, lot kecil dulu. Sekejap Alamak, dia dah masuk lah. Sekejap kita tunggu dulu. Dia boleh turun ni. Ada dua zone. Okay, zone yang pertama pun area support, zone yang kedua pun area support. Cumanya zone yang kedua ni saya ambil disebabkan oleh engulf di M15. Nampak engulf di M15. Ni yang tadi. Okay, ni kita boleh delete. Okay, so sekarang ni saya nak masuk lot kecil je dulu. Okay, kalau korang nak masuk, korang boleh masuk lot kecil dulu. Okay. Sebab saya nampak dia boleh turun lagi ni. Kita tunggu dulu So sekarang ni ada dua zone. Okay. Zone 1, zone 2. Okay. Right, TP saya tak tengok lagi TP. Sekejap Dia dah reject. Sekejap kita nak tengok dia berjaya tak break sini. Sebab sini ada breakout. So kalau dia break sini, maksudnya kita boleh fokus buy. Okay, sekarang ni kita biar je dulu. Sebab saya target nak buy kat bawah. Alright. Okay, saya dah masuk saya masuk lot kecil dulu. So sekarang ni kalau kita tengok kenapa buy? Kenapa buy? Kalau ada yang tanya kan. Kalau ada yang baru masuk, kenapa buy? Okay, tadi saya dah explain dekat sini. Dekat sini kita dah nampak yang mana. Okay, sekejap. Kita buang dulu. Okay. Yang mana sekarang ni gold, korang kena ingat, gold ni sekarang ni sideway. Okay, gold sekarang ni sideway. So sideway di daily Di daily dia sideway. Tapi kita tengok kenapa kita buy, sebab dekat sini ada resistance yang dia dah break. Okay. So bila dia dah break, dia akan pull back. Pull back. Sama ada dia akan touch kita punya trend line dekat sini ataupun dia akan terus break lah. Itu kita tengok reaction dia dekat trend line. So ada dua zone. Okay, kena faham ada dua zone. Yang mana ni zone pertama dan zone yang kedua. Tengoklah dia pergi kat mana. Okay. Right. Kalau yang bilis boleh entry. Saya pun entry bilis ni 0.02. Kan? Kalau kita nak belajar dulu. So sekarang ni saya nak korang faham yang mana.
kenapa kita entry kat situ. Dan kenapa kena ada dua zone? Sebab sini pun ada engulf. Kan? Okay, kita belajar ada engulf. Sebab sini kalau kita tengok breakout A. Betul? Breakout A. Dan dekat A ni ada zone. Yang mana dia dah collect first. First dia dah collect. Dekat mana dia collect? Ni lah dia collect. Dia pull back dan dia naik. Okay, tapi dia naik, dia takkan terus naik. Sebab dia reject dekat resistance sini. Okay, resistance dia mesti respect. So bila dia reject kat resistance itu, dia akan turunlah balik. Betul tak? So sekarang ni kita nak tengok, tadi dia turun sampai sini. Okay, kita nak tengok dia berjaya tak turun sampai bawah ni. Kalau dia turun kat bawah ni, kita boleh buy lagi lah. Okay, faham Okay, jangan sell, jangan sell. Okay, kita tak target sell pun. Saya pun masuk 0.02 je. Kan? Can we use indicator before entry? Okay, kita tengok Kita tengok. Zone ni, zone yang saya buat ni, nampak tak? Dia tengah reject. So, sekarang ni kalau kita nak tengok confirmation, okay, dia mesti break punya zone tu. Kalau dia nak naik lah. Kalau dia nak naik, dia kena break. Then, kalau dia nak naik lagi, dia tak boleh break trend line ni. Okay, faham tak? So, contohnya sekarang ni kan, kalau korang terlepas lah, katakan korang terlepas tempat buy tadi. Kita nak entry. Dekat mana kita nak entry? So, macam ni. Kita tengok lah dia break ke tak. Kalau korang terlepas, contoh kalau contoh dia naik macam ni. Apalah, okay. Kalau contoh dia naik macam ni. So zone ni lah korang akan gunakan untuk korang re-entry. Nampak tak? Guna MT4 ke MT5? MT4. Okay, MT4. Saya guna MT4. Okay. Kita try. Try tambah. Dia kena break ni. Ni ada zone ni. Ni ada zone. Masuk zone ni, kita boleh close dulu entry yang atas tu. Okay. Sebab biasa ni dia akan reject. Okay, so sekarang kita targetnya adalah masih buy. Okay, goal ni boleh cari buy lagi. Sebab kita ada dua zone kat sini, goal. So, contoh kan, contoh. Ni sebagai contoh. Okay, SL nak letak mana? Lupa pula explain SL. So SL, kalau kita nak letak, kita ambil risk besar pun. Contoh kan, kalau kita ambil zone ni, kalau kita entry dekat sini kan, entry zone ni, SL ni kita letak bawah pada support sikit je. Ni support kan? Ni support. Okay, ni previous support. Okay, previous support. So SL nya adalah kita ambil bawah sikit je pada ni. 1929 pun okey.
ataupun 199.4. So risk ni tak besar. Dalam 15-16 pip je daripada zone kita punya SL. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kalau dia nak turun bawah, dia kena break ni, support ni dan support ni, baru dia akan masuk kat zone ni. Okay, so at least kita dah lesskan risk kita, and then kita akan entry baru. Okay, faham ke? Ni saya masuk je, bye. Korang jangan buy lagi kat atas tempat saya buy tu. Okay, jangan buy lagi. Kita target kat bawah. Kita tengok dulu dia boleh break tak zone ni, zone sekarang ni. Sekejap. Okay, boleh masuk buy. Buy slow-slow slow-slow je buy. Sebab kita nak target dekat sini, kita akan close dulu entry-entry kita yang atas. Sebab biasa ni dia akan reject dulu. Bahaya, jangan jangan gatal tangan nak tekan. Okay. Korang tengok alright. Sekarang ni kita biar dia masuk dekat atas, baru kita close entry yang atas-atas. Okay. So sekarang ni biar dulu. Kita reject tak apa. Okay, jangan risau. Kita ada zone lagi kat bawah. Sebab saya nampak goal ni, dia akan ambil zone yang saya tanda ni, yang atas ni, kemudian dia akan turun bawah. Okay. So sekarang ni saya nak close yang atas dulu. Satu. Dia turun balik. Tak sempat close. Biar dulu. Tak sempat nak close. Okay, biarkan. Dia tak naik lah. Kita biarkan dulu. Saya nampak yang turun ni. Kalau H4 adakah masih downtrend? Yes. Masih downtrend. H4 masih downtrend Sebab tu saya buat trend line ni. Nampak? So kita target dia paling-paling pun dia akan sampai kat area sini lah. Okay. So sementara tu kita boleh buy dulu. Tapi ingat kita punya SL kita dekat sini. Kalau kita zone di sini lah. Okay, SL kita sini. Okay. Dia nak turun. Okay, ready guys, ready. Okay, ready dalam zone kita. Okay, yang mana yang entry small lot kat atas tu, kalau korang nak tadi tak sempat nak close, kalau korang nak hold, boleh je hold dulu, tak ada masalah. Yang penting SL kita dekat area sini. 1956. Sebab kalau hit, kita akan cari zone yang kedua ni untuk kita buy. Sekejap kita tengok. Dia reject lah. Nampak masuk. Tengok dulu. Nampak gue ni nak turun ni. Kita tengok macam mana. FOMC bukan semalam ni. Rabu kan FOMC. Pagi semalam. Okay. So sekarang ni kalau kita tengok targetnya, kalau kita tengok H1 lah. Target H1. Dia boleh naik lagi sampai sini dia boleh naik patutnya.
Kalau kita tengok trend line lah, based on trend line. Okay, gold ni nak turun lagi ni. Okay, kita tunggu je. Semalam menang FOMC. Target dia sampai zone sini. Kalau dia break baru kita akan hold buy. Okay, maksudnya kalau contoh dia dah lepas baru kita hold. Tapi sekarang ni still nampak dia boleh J6 lagi. Okay, kita tengok apa yang dia bagi. Sebab dekat sini ada engulf ni. Tengok dia ambil tak zone ni. Ataupun dia ambil sini terus dia fly. Kalau dia ambil sini dia J6, ni SL kita. Okay, so jangan entry lot besar lagi. Okay, saya target kenapa sampai trend line. Bukan sampai trend line maksudnya. Kalau kita tengok H4 punya trend line kan, potential dia boleh pergi sama ada naik sampai sini, dia turun ataupun naik dia terus break. So kita tak tahu lagi sebenarnya dia nak break ke ataupun dia nak turun lagi. Sebab sekarang ni gold masih sideways. Okay, gold masih sideways. Okay. Yes, betul. Based on MT5, M15. Okay. Sebab zone kita ni M15. Tengok gold ni kalau kita monitor dekat M1 kan, senang je. Contoh kalau korang tak better SL lah, better tak SL sebab takut dia bagi satu candle yang panjang kan. So kalau kita nak tengok dia nak turun ke nak naik lagi, korang boleh monitor kat support ni. Dekat area sini dia break tak? Kalau dia break sini kan, dia break sini pun dah bahaya dah. Okay, dia break sini pun dah bahaya dah. Dia boleh ambil zone bawah. Macam mana nak tahu trend line tu strong ataupun tak? Okay, trend line biasanya yang kita tengok di higher time frame. Okay, maksudnya kalau higher time frame punya trend dia strong lah. Kalau kita tengok sekarang kan, H4 kita nampak dia downtrend. Okay, tapi kalau nak kata downtrend, dekat sini dia dah break dah kita punya resistance. Tak SNR kita sini dia dah break dah. Okay, dia dah break dah resistance sini. So sekarang ni sama ada dia respect trendline H4 ataupun dia tembus. So, kita tengoklah yang mana satu. Set auto SL. Macam mana tu? Korang boleh set sendiri je SL. Okay, boleh set sendiri je. Contoh kalau macam kita dah entry kan, kita dah entry kat sini. Tadi entry buy dekat atas, buy high ni. Korang nak SL nak letak kat mana? Letak bawah ni. Sebab bawah ni adalah support ni, previous support kan. So letak bawah ni. Sebab kalau dia break, dia akan jenang ke bawah. Nampak? Alhamdulillah dia naik pun kan. So kita close dulu ni atas tadi. Janganlah tunggu. Okay, tingkul yang bawah saja. Sebab target saya dia akan respect
Dapat apa profit? 5 USD. Okey lah. Kan? 5 USD RM20. Betul tak? Nampak? Dia akan respect dulu resistor ni. Kalau dia break, maksudnya dia nak fly lagi. Okey. Kau faham tak? Sambil kita belajar, sambil kita live trade. So sekarang ni, korang boleh bagi pair apa. Sambil-sambil kita tengok pair tu, kita boleh trade sekali. Okay. 20 pips. Kalau daripada zone, kalau kita kira daripada entry saya, 25 pips lah. Okay. Sebab sini sharp sangat kan. Tadi pun kita entry lambat. 25 pips. Okay. So sekarang ni kita tengok dulu. Sekejap sebelum kita masuk pair lain, kita tengok dulu. Dia reject ke tak? So kalau macam ni, keadaan macam ni, dia dah buat new A. Okay, dia dah buat new A. Apa tu new A? Maksudnya, dia dah buat 1, 2 resistor yang baru. Betul? So dia boleh macam ni je. Ataupun dia patah balik dekat kita punya support. Okay. Sini. Dan naik. Okay. Faham tak? Ni M1 Ni dekat M1. Dia yang full margin itu korang punya risk tau. Saya pun 0.02. Korang tengok saya punya equity. 1009. Okay. Saya entry 0.02 je. Depan korang lah. Depan korang lah. Tak boleh lah entry besar. Nanti ikut. Okay, sekejap. Pair GJ Jadi kita tengok GJ. So sekarang ni kita tengok. Goal ni break tak? If dia break, korang boleh hold lah. Bawah ni set je BE. Korang tahu tak set BE macam mana? Nampak tak dia break? Alhamdulillah. Okay. So sekarang ni set BE. Set BE, letaklah atas ni sikit. Okay. Nak set BE pun kena tahu juga. Nak set BE. Letak je macam ni kan. Saya ajar korang set BE. Sekarang ni ada support. Letak support, breakout, turun bawah. So kita entry kat sini. Nak set BE, letak bawah support ni. Bawah sikit pada support. Sebab kalau price datang, okay, kalau dia nak hit BE kita, dia perlu break support dulu. Janganlah letak betul-betul support. Sebab nanti takut dia pull back, hit support, terus naik, dah rugi. Okay? Bukan rugi lah, maksudnya rugi lah juga. Rugi sikit lah walaupun kita untung. Sebab sayang lah kan, kita dah entry penat-penat, tiba-tiba kita letak salah BE pula. Okay, so dekat sini kita boleh letak 1931 SBE. BE ni dekat stop loss lah, SN kita. 1931 modify order. Dah settle BE, maksudnya, salah 1931.97. 97 dah letak. Nampak tu, dah naik dah. Alhamdulillah. Okay. So kita tengok berapa pips ni pada entry kita tadi. $40 pips kan. Okay tu, 40 pips. Nampak tak? Sekarang ni dia nak ke mana? Dia nak ke kita punya H4 punya trend line. So sekarang ni kita tengok sama ada dia reject H4 punya trend line ataupun dia nak break. Okay. Faham tak? So far korang clear tak? Clear tak cara entry bila kita buat kelas macam ni? Sambil kita explain, sambil kita live trade. Bukan live trade tekan je kan? Last kali tak dapat apa, memanglah dapat profit. Tapi knowledge-nya tak dapat. Kenapa kita entry kat situ? Okay, so saya tak suka konsep macam tu. Konsep live trade, saya lebih kepada kita belajar. Sebab tu kita punya kelas kita learn and earn kan? Kita belajar. So tak nak lah masuk live trade kita tekan je buy masing-masing buy, tak tahu pun kenapa buy kat situ. Lepas tu cut loss, okay, cut loss ramai SL, so tak nak. Okay, kalau loss sekali pun at least kita dapat knowledge lah. Okay, faham okay, so sekarang ni kita dah secure kita punya profit dengan BE. Kita biar je dulu goal nak pergi mana, sebab kalau dia nak naik dia perlu break this trend line dulu. Okay, sebab kena ingat
Daily-nya masih apa? Masih sideway. Okay, daily masih sideway. Kita tengok. Dah secure, okay lah. Dan kita tengoklah pair lain pula. Okay. InsyaAllah. Okay, kita akan buat seminggu sekali. Kalau korang support macam ni lah. Nak tak? Setiap minggu kita buat live trade. Okay. Live trade sambil belajar. Okay. Right. Okay, so sekarang ni kita tengok pair GJ pula. Okay, pair GJ pula So, yang mana yang masuk live trade tadi, profit sikit pun tak kisahlah, korang hantar dekat admin. Okay, admin Tok Mat. Biar admin tengok kan kita profit malam ni. Okey lah 5 USD, 7 USD kan, nampak saya pun profit 6 USD. Tadi dah close 5 USD. Okey lah kan. Right, so kita tengok sekarang ni secure profit dan kita buka pair GJ. Sekejap kita tengok. Kalau entry yang cantik saya akan bagilah. Okey, kalau risky saya tak akan bagi. Saya just bagi mapping je dekat korang. Alright, so kita tengok dulu GJ ni. Andai kata tak break trend line, ada potensi, betul. Okey, jap Ada potensi untuk Jun 6 sebab kalau kita tengok kan, trend line ni kira kuat lah. Okey, kira kuat lah trend line ni sebab kita dah boleh katakan ni sebagai major trend line tau. Apa ni? Major trend line. Okay, sebab ni H4. Kuat lah, strong lah. Ni 1, ni tak touch. 2, 3. Biasanya 3 touch, pinam kan. Tapi kita tengok lah. Wah alam ni, kita tengok dulu. Macam mana? Sebab sini pun ada zone juga. Okay, ada zone juga. Sebab saya target tadi, kalau dia nak junam pun, dia akan berbalik dekat zone kita tadi. Okay, ni zone yang kedua kan. Sini pun sebenarnya ada zone juga dekat H4. Okay, dia boleh naik juga. Okay, boleh. SNR boleh buy atau sell, boleh. Okay, contoh sebagai contoh. So tunjuk kat korang tadi sini kan. Okay, jap. Ni contoh buy dekat trend line. Contoh ni kita tarik shadow. Okay. Ni contoh korang tarik trend line kan. Lepas tu break. Nampak tak? Lepas tu dia pull back dekat area SNR. Ni area apa? SNR lah. Okay, area SNR. Dekat area SNR, ingat wajib area SNR. Okay, SNR. Dekat area SNR, kita tunggulah dia pull back untuk kita buy. Sebab dia dah break dah. Break trend line. SNR, support and resistance. Okay. Tengok kat sini. Dia ambil area SNR. Betul tak? Okay. Nice. So sekarang ni kita buka. Sebab dia nak junam ni. Kita tengok Kalau dia tak break area sini, kita boleh entry lagi. Sebab ni area A kita. Okay, so biar lu gold. Kita tengok pair lain pula. Kita tengok GJ. Dia touch je. Tak masuk lagi. Kita tengok GJ dulu jap Okay. So GJ ni kalau kita tengok. Saya dah lama sebenarnya tak trade currency. So tak apa, kita tengok je. Okay, GJ ni
bigger picture dia kalau kita tengok weekly kan. Bigger picture dia menarik. Dia dah break kita punya trend line, downtrend kan. Lepas tu dia kita buat behavior price ataupun price lah price ni biasanya dia ni kalau kita tengok ni dia channel lah, downtrend channel. Kalau korang search Google kan, korang search ni channel, ni channel lah maksudnya, dia dalam channel and then dia dah break, dia break channel kita. Ni saya tak ajar sebab ni tak penting sangat pun, ni just general knowledge je. Okay, so biasanya price ni pun kita boleh kata sideways juga, tapi sideways-nya dalam downtrend. Okay, downtrend. So biasanya price ni dia akan sideways momentum. Okay, and then sideways baru momentum. So kalau korang nak tahu pergerakan price tu besar ke tak, korang tengok dia sideways di time frame mana. Contohnya sekarang ni di weekly. Okay, macam gold tadi di daily. Daily kena hati-hati lah sebab gold akan buat satu big movement nanti. Korang tengoklah sama ada dia nak naik atas ataupun nak turun bawah. Okay, sebab dia dah sideways di higher time frame macam sekarang ni. Tengok, dia sideways, tiba-tiba dia pecah. Sekali pecah ni, kan biasa-biasa kan. Ambil di sini. Kan 900 pip kan. Kalau kita ambil daripada start dia pecah ni, 500 pip. Banyak tu. Kan, sebab pecah weekly. So, daily ni, kita buka daily pula. Daily pun sama tak? Dia sekarang ni dia sideways dekat daily, then dia dah break. Dia dah pecah dah. Dan sekarang ni dia sangkut pula. So sekarang ni kalau kita tengok, kita nak tengok sama ada GJ ni, dia ada dua kemungkinan lah. Dia dah break kan? Macam saya kata tadi, sideways, momentum. Okay. And then dia akan buat sideways dulu. Baru dia nak pecah atas ke, ataupun dia pecah bawah. Okay. Gold fly ke? Sonok nampak. Sini area sinilah yang kita boleh re-entry. Tapi saya tak re-entry lah tadi. Okay. Nampak tak? Kenapa dia pull back dekat area sini? Sebab ni lah yang kita belajar tu. Ni adalah A. Okay, tak apa saya pusing-pusing pair ni supaya korang faham. Nampak tak? A. Ataupun dekat sini lah. Okay. So, nampak. Sekarang ni dia nak naik lagi sebab dia dah break kita punya resistance. So, gold ni kalau dia break kita punya resistance, dia akan buat new resistance. New resistance ni kat mana? Tengoklah dekat sini ada tak? So, line clear kat sini. Sini tak ada apa-apa. Maksudnya sini ada highway. Clear je, tak ada apa-apa, tak ada halangan. Macam mana saya nak tunjuk kat korang? Sini. So sini first cara nak hold. Okay. Ataupun bila kita nak take profit. Tengok betul-betul. Okay, sebab saya tak ulang dah tuas ni. Okay. So kita tengok sekarang ni. Ni adalah resistance yang latest lah. Yang dia dah break betul. Dia break. And then tadi dekat lower time frame pun dia dah break satu lagi resistance dekat sini. So next resistance dekat mana? Look to the left. Okay. Look to the left. Ada apa? Left. Ada resistance tak? Ni next. Next resistance. Ni ada tak? Tak ada. Resistance atasnya dekat sini. So possible tak gold nak naik atas ni? Possible. Kalau dia naik atas ni dia kena break apa? Kena break trend line. Kalau dia break trend line maksudnya dia nak naik lah. Sebab ni trend line H4. Nampak tak? Sekarang ni dia nak break. Okay. Kalau dia break ni, sinilah kita punya TP kita. Boleh sell dulu sementara. Kita nak buy. So kalau dia break ni maksudnya buy lah. Okay. So siapa sell, buy lah kan. So ni banyak pips ni. Saya masuk 0.02 je.
Dah 11 USD dah. Dah 60 pips. Okay. Okay, rezeki kan. Alhamdulillah. So kita tengok lah. Dia break tak trendline ni. Kalau break, maksudnya kita akan fokus buy je. So sekarang ni ada yang cakap, oh, dah touch trendline boleh sell tak? Jangan lagi. Okay, kalau candle macam ni, korang tengok candle tambah-tambah H1 kan, dia tengah bullish ni, tengah momentum ni, korang jangan lagi masuk sell. Okay, sebab bahaya. Okay, so biar dekat gold. Contoh nak take profit pun boleh, tak nak pun tak apa. Yang penting secure profit. Okay, so kita tengok JJ. Okay, JJ. Tadi daily kan. So settle daily, kita dah kita nak tengok pula. Kalau kita nak live trade, set up scalping, kita tak tengoklah daily. Okay, bukalah H4 dan kita tanda SNR dia. Ingat apa-apa pun SNR penting. Okay. So sekarang ni saya nak tandakan SNR dulu. Kan? Nak tanda kat daily pun boleh, tak ada masalah. Okay. Tandalah daily resistance. Okay. Dan kita ambil latest support. Kat mana latest support? Kat sini. Okay, so sekarang ni price dia menghampiri apa? Dia menghampiri kita punya resistance. So kalau menghampiri resistance, kita akan cari peluang untuk sell lah. Okay, sebab sell always dekat resistance. Okay, and then dekat sini dia buat satu rejection. Okay, dia buat satu rejection dekat sini. Maksudnya, selagi price tak break this resistance level, dia takkan go next lah. Sebab kalau kita tengok line chart, ada tiga level. Satu, mana? Sekejap Saya punya Apple Pencil dia, okay. Okay, satu resistor, dua resistor. Okay, so kalau price ni break resistance kita ni, maksudnya previous resistance. Okay, previous resistance tu maksudnya apa? Always look to the left. Okay, always look to the left. So kalau dia dah break resistance kita, dia akan buat resistance yang baru. So dia akan pergi dekat resistance baru. Okay, tengok left lagi, apa latest ni lah. And then left lagi, apa latest ni lah. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, so sekarang ni dia nak ke mana? Ni H4 kan. Tadi ingat tak kita buat line chart dekat mana? Line chart pula. Kita tanda SNR dekat mana? Dekat daily. Sekarang ni kita tanda dekat saya nak buat color lain. Kita tanda dekat H4 pula. Okay. So H4 ni kita letak satu line dan satu juga line. Menandakan resistance dan support. Ni adalah support. Jangan. Ni adalah support dan ni adalah resistance di H4. Buka H1. So sini ada A, betul tak? Ada A. Okay, tengok. Tadi H1 kan? Kita buka M15. Okay, kita tengok. M15 ni, kita nak cari apa? Kita cuba cari engulf ke. Engulf pun okey kot, engulf. Sini ada engulf ni satu. Okay, ni bukan engulf. Okay, tengok M5. Okay, sekarang ni JJ dia berada di support. Support di lower time frame. M5. So kita tengok sekejap. JJ ni boleh
Boleh break tak? Tu pun dia naik. Macam ni lah kalau kita nak tanda. So kalau kita nak masuk sekarang ni sebab dekat support kan. So kita target boleh buy lah. Okay, sekejap JJ kita biar dulu. Tengok goal sekejap. Okay, goal dia buat new resistance baru. Okay. So dia buat new resistance baru. Dia ke mana? Sini dia collect price, nampak tak? Dia collect price kat sini. So biar dia dulu goal. Jangan entry sell lagi. Sebab bahaya, sebab dia dah buat tangga lah kat sini. Okay, dia dah buat tangga kat sini. Okay. A. Ni pun macam nak buat A kan. Kita tengok. Dia break tak? Kalau dia break ni, maksudnya dia boleh turun bawah. Kalau dia break zone engulf ni, dia boleh turun bawah sikit lah. Okay. So saya tak nak tengok goal. Tengok JJ. Naik tinggi pula. Okay, biar dulu JJ. Kita nak tengok tempat entry lah. Contoh kalau kita punya tak sempat kan nak entry kan. Dekat mana korang boleh entry next? Okay, sebab sekarang ni JJ saya nampak. Sekejap saya draw trend line dulu. Cantik lah kan. Tempat kita nak entry tu betul-betul kat trend line kan. Trend line H4. Nice. So JJ ni kalau dia turun balik dekat sini, boleh masuk buy dulu. Okay, kalau dia turun balik area ni, kita boleh entry buy. Dan SL-nya dekat mana? SL tak payah besar pun. Sekejap kita tengok. Kalau SL sini besar-besar. Tak ada SL sini. SL 12 pip dah lah kan. SL kita letak di bawah support. Ni support. Okay, ni support kita. So kalau price ni dia masuk and dia break kita punya support, so dia akan ke bawah lagi. Ni ada zone satu lagi kat sini. So sebab tu SL kita letak atas. Okay. So JJ ni boleh target buy juga. Okay, so saya nak buy JJ. Tapi saya tak nak buy lot besar juga. Buat kecil je. Lantai lah. Okay. Dah. Yang settle kan JJ. Kita tengok. Naik ke? Dia turun. Nanti tengok WTI. Saya tak trade lah WTI. JJ pun saya jarang sebenarnya trade. Currency ni jarang. Biasa gold je. Okay, so sekarang ni TP. Katakan TP kita kat mana? TP kita atas ni lah. Okay, TP kita dekat next breakout. Ni boleh TP. Saya malas nak letak TP awal-awal ni. Sebab takut dia tak naik. Okay. Tapi kalau dia naik, alhamdulillah lah. Okay. So TP kita ada dua. TP1 kat 162.026. TP2 kita 162.079. Tu dah naik. So sekarang ni kalau dia naik, dia kena break ni dulu. Untuk dia teruskan perjalanan ni. Kena break this zone. Okay, barulah dia akan naik. Kalau tak letak TP, boleh, tak ada masalah. Tadi gold pun saya tak letak TP. Saya letak DE je. Okay. Nampak gold kita. Ada shot lah gold. Tengok sikit gold. Dah shot lah gold.
Ada yang follow tak goal buy tadi? Ada tak yang follow buy tadi? Ke tak sempat? Ke tak sempat entry tunggu zone bawah? Tak sempat. Okay, tak apa. Asalkan korang belajar kan. Okay, kita tengok balik JJ kita. Okay, JJ pun kalau dia break zone ni, dia boleh naik lah. Okay. Kalau dia tak break, kita tunggu bawah ni untuk kita buy. Okay, bawah ni setiap ada zone. Ingat SL kita kat mana? SL kita dekat sini. SL kita kat situ. Berapa pips je SL kita? Okay. Daripada sempat saya entry 15 pip je. Okey lah 15 pip kan. Buat apa dia besar-besar? Reward yang kena besar. Okay. Nampak dia dah nak mula break kan. Hopefully dia terus break lah. Dia break TP kita 162026 kan. Dia break tu baru saya buat TP. Sebab sekarang ni saya nak tunjuk dekat korang dekat mana nak letak TP, macam mana kita nak hold lah. Naik lagi J. Supaya korang faham lah sambil kita entry, korang dapat something malam ni. Okay, so saya nak letak lah TP 162026. Dia hit tak? Okay, sekejap tengok goal je. Goal ni saya malas nak tengok lagi sebenarnya sebab dia dah macam nak break kan. Nampak? Macam nak break tapi tak break lagi. So kita kena biar dia break betul. Nampak tak? Dia cun-cun je, dia close dekat kita punya trend line. Okay, betul-betul trend line dia close. So bahayalah sebenarnya. Okay, sebab dia macam dia nak break ke tak break? Nak break ke tak break? Okay, so biar je dulu goal ni. Okay, sebab saya target goal ni nampak macam boleh buy lagi. Okay, so kita tunggu je dulu. Biarkan je. Kalau korang nak sell, tu risk korang lah. Okay, sebab saya tak suka sell dekat sini sebab tak ada confirmation. Confirmation kita apa? Hanya trend line saja. Okay, kalau sell kat sini lain lah. Sebab sini ada resistance. Betul tak? Sini ada resistance untuk kita sell. Tapi sini apa? Hanya trend line saja. So, tak cukup confirmation. So, tak nak lah sell. Okay. Tengok. GJ. Cara hold. Saya tengah ajar cara hold sekarang ni. Okay. Boleh tak macam ni? Macam mana nak tentukan trend line yang kita buat tu betul-betul shadow body. Dia sebenarnya tak ada trend line yang betul pun. Maksudnya tak ada cara yang tepat lah. Dia ikut korang ikut. Kalau korang macam saya, okay, macam saya, ada kalanya saya ambil shadow, ada kalanya saya ambil body. Bila saya ambil body, bila shadownya panjang-panjang. Okay, bila shadow terlalu panjang, saya tak akan ambil lah shadow. Saya akan mark body. Okay, tapi kalau shadownya macam goal kan, kita tengok. Goal ni dekat H4. Kan? Saya ambil body. Kan? Ambil body. Okay, ni. Sikit lah. Okay, saya ambil body. Contoh, tadi H1. Dekat H1 saya ambil shadow. Nampak tak? Sini saya ambil shadow. Okay, so ikutlah sebenarnya dia tak ada saya nak cakap
untuk body saja pun tak juga, ikut korang. Okay. So sekarang ni dia reject kita punya trend line, kita biar je dulu. Okay. Sebab tak ada confirmation je lagi. Oh, dia je nak hit TP lah. Dia dah hijau-hijau lah. Boleh tak cikgu ajar cara nak apa ni, nak cari zone to entry kat Go lagi slow sikit. Okay, sekejap lagi kita tengok. Dia sebenarnya cara nak entry time frame mana, apa pair mana pun sama je. Trend line valid dekat semua. M1 boleh, H4 boleh, daily boleh. Ikutlah kalau korang punya trend line di H4, jadikanlah setup tu setup H4. Maksudnya TP korang, SL korang kenalah dekat H4. Kalau trend line korang M1, refer lah TP M1, SL M1. Okay. Gold lah. GJ ni lambat lah. Okay. Currency ni lambat sikit. So sekarang ni kita set BE je. Macam ni kan. Ini bahaya juga kalau set BE sekarang. Kalau nak selamat set BE, at least dia kena, ni pun dia dah break support kan. Dia kena break resistance ni dulu. Okay. Cara cikgu mengajar dah faham pasal nak entry punya. Okay, alhamdulillah. Okay. So kita sambil kita belajar, sambil kita entry, barulah senang faham kan. Okay, jap. Kita tengok jap pair lain. Korang tengok saya entry. Saya tak terus buka M1, tak terus buka H1, okay. Saya still buka daily dulu. Kita nak tengok bigger picture macam mana kan. So macam ni, macam GU kan. Kita tengok GU jap. Macam GU pun sekarang ni kalau kita tengok dia buat apa kat sini. Ni ada downtrend lah. GU ni masih downtrend. Yang ni channel lah kan. Channel untuk downtrend. So sekarang ni dia dekat area mana? Area support. Area support ni kita boleh target untuk buy. Okay, target untuk buy. Cuma kita kena hati-hati kat sini lah. Sini kalau kita tengok weekly dia baru breakout. Betul tak? Dia baru breakout support. So kalau kita nak buy pun kena sampai sini je dulu. Okay? Sebab apa? Sebab sini adalah zone SBR. Support become resistant. Okay, kalau dia break barulah kita boleh target sampai atas ni. Ni weekly lah, ni kalau swing lah. Okay, ni kalau korang swing. Tengok jap JJ. Gila nak hit ni. Ambatnya. Kan JJ slow. Tak apa. Biar JJ tengok goal. Okay, jap GU tadi tak habis ni. Sekejap kita tengok balik GU. Kita tengok goal sekarang. Okay, goal ni kalau kita tengok dia tak break dia tak break lagi. Okay, kalau kita tengok H4 dia belum break. Belum break lagi lah. Kita tengok H1 dia buat rejection dekat trend line. M15. Okay, M15 sini buka M5. Okay, goal ni kalau kita tengok dia perlu break zone ni.
Okay, dia perlu break zone ni kalau dia nak turun lah. Ni zone baru dia buat. Nampak tak? Dia dah break, dia buat sideway kat sini. Okay. Dia break out, dia buat sideway. So kalau dia tak break support, still valid untuk buy. Okay, still valid untuk buy. Screen dah start. Start ke screen? Currency lambat. Sebab tu kadang saya malas nak trade currency. Sebab currency ni dia slow. Okay je, alright. Bahaya lah. Kita close dulu lah JJ. Saya rasa dia nak ambil zone kita ni. Dah break dah zone ni. Kita tunggu kat zone bawah. Sekejap kita tunggu lagi. Kita nak ambil ni zone kita ni. Tengok dia masuk tak? Kalau tak masuk dia tak ada rezeki lah guys. Okay. Ada ramai tak request sebenarnya? Q&A sekejap saya baca. Macam mana nak hold sampai 100 pip? Korang kena tengok lah setup korang H4 ke, daily ke. And then korang kena tengok apa, contoh korang buy kan, next resistance korang sampai tak 100 pip. Okay, sekejap saya tengok. Alert untuk JJ ni. JJ ni saya target nak buy lagi. Risk kita, contoh sekejap saya tengok risk. Okay, risk kita kecil je, 11 pip je. Saya nak buy kat sini. Saya nak buy dalam zone. Korang alert Okay, alright. Okay, dia masuk. Tengok M1 dulu. Ada rejection tak? Kita tengok M1. Okay, kita tengok ini M1. Okay, masuk slow-slow. Korang jangan letak lot besar. Okay, santai-santai je sambil kita belajar. Lama tak trade currency ni. Lain pula rasa dia. So biasanya kalau saya biasa kalau saya dah buat zone macam ni, saya akan layer je dalam zone. And then kita letak SL kita 11 pip je. Okay, SL kita kecil je. Betul tak? Kalau tak nak letak SL, nanti cut loss lah kalau dia langgar. Okay, ni zone yang kedua. Sekejap Go rejection, biar lu goal. Okay, sekarang ni kita tengok JJ dulu. So JJ ni, contoh kan, ni ada support. Zone yang saya buat ni adalah zone support. Okay, zone dekat area support. So, if dia naik, first TP kita ambil lah dekat breakout.
breakout ni. Breakout ni pun boleh juga. Ataupun resistance ni, breakout ni pun boleh juga untuk kita punya TP. Okay. So korang hati-hati hati-hati. Risk, make sure follow lah. Ikut equity masing-masing, jangan hentak. Okay. Sebab benda ni bukan always ikut kita punya technical kan. Kadang dia langgar je. Sebab tu perlu ada risk yang ketat. Alright. Focus goal je. Sekejap kita try JJ. Okay, kita try JJ. Sebab dah lama sebenarnya saya tak trade currency. Goal Jun 6 hit tak BE kita. Wow, goal. Dahsyat lah goal. Dia nak ambil zone kita. Okay, biar je. So ni zone kita guys. Kita guna sekarang ni setup di, sebenarnya setup ni setup trendline H4 ni. Okay, zone ni di M15. Goal saya tak nak tengok lagi biar lu kat goal. Kalau dia masuk dalam kita punya zone, korang boleh try buy. Tapi sini kalau dia break support ni, ataupun kalau dia hit BE ni, korang tunggu bawah ni je. Okay, dia dah hit dah BE. Jangan tunggu sini, korang tunggu sini. Okay, sini possible break juga. Possible. Kita tengok JJ. Alhamdulillah JJ kita terbaik JJ kita. Okay, so ni di M1 lah. Di M1 je. Alright. TPJJ ni saya dah buat lah. TPJJ. Untuk first TP ambil je dekat 161.955 ni. Berapa pips? Atas sikit. Ambil sini lah. Register ni. 10 pips. 10 pips pertama. TP1 kita. Ni kalau dia break, bolehlah hold dekat line hijau ni. Okay, bolehlah hold dekat line hijau. Okay. So, faham tak? So far. Macam mana nak entry? Faham tak? Okay Faham. Alright. Okay, so kalau macam ni, kalau korang nak close, boleh close. Kalau korang nak hold, make sure break even lah bila dia dah lepas 15 pip ke atas, dah boleh BE. Okay, kalau baru ni 5 pips nak BE, takut kena pula. Okay, dan kita tengok goal. Goal dah sampai kita punya zone. Nak try buy tak goal? Tapi saya target bawah lagi ni. Sekejap target bawah lagi lah. Goal ni tunggu zone bawah dengan buy lagi. Ada record, ada. Okay. Goal ni kita tunggu bawah. Zone dekat sini. Kan goal Q6 JJ pacak kan. Banyaklah entry JJ. Jangan saya close sikit-sikit dulu JJ. Nak tunjuk je dekat korang tadi. Kita close je sikit-sikit. Kita tinggal beberapa position. Sekejap
Okay. So kita tengok goal. Okay, goal saya nak try lah by buat kecil dulu. Kalau dia junam, dia turun, korang boleh layer dekat zone bawah. Okay. Sini pun okay, nampaknya nampak boleh turun ni. Okay. So goal ni korang boleh tunggu juga dekat zone bawah Kalau nak entry sekarang boleh, tapi lot kecil je dulu. Sekejap kita tengok risk kita. So goal ni kalau korang entry kat zone yang saya buat, saya entry sekarang, risk tengok yang 15. Dia tak ada SL yang dekat sebenarnya kat sini. Dia better SL dekat bawah ni sebenarnya. Kalau korang equity banyak sikit, boleh sama layer, letak je SL bawah ni. 40 pips. Besar lah SL goal kita. Sebab, kenapa saya kata tak ada tempat yang okey, sebab sini dia clean tau. Lepas support ni, dia clean, dia tak ada lagi support lain. Okay, melainkan kalau korang tengok M5, mungkin ada lah kot. Okay. Sini, ada sini. Kalau korang tak nak risk susah sangat, macam tadi 40 pips, korang boleh letak bawah sikit pada ni. So, biasanya kalau dia break support ni, memang dia akan junam lah. Dia akan pergi kat zone kita. Okay, so ambil dalam sekejap saya tengok 15 pip. 15 pip. 15 pip dah okey. Okay, SL. Tu dah naik dah goal kita. Okay. So, saya rasa itu saja untuk malam ni. So far korang ada lagi soalan tak? Mungkin saya akan jawab satu soalan. Dan kita end kita punya sesi malam ni. Dan kita sambung minggu depan. Okay, minggu depan pun kita akan buat santai-santai macam ni lah. Sambil kita trade, sambil kita belajar. Ada tak? Ada sempat entry tak tadi? Ada record, okay? Ada record. Nanti akan share. Alright. So, okay. So entry, kalau goal ni kalau dia turun tak apa. Korang entry dekat bawah. Okay? Dekat bawah. Sebab ni ada zone lagi. Sebab goal saya still nampak boleh naik. Sebab M15 pun ada zone engulf. So nanti korang monitor korang monitor zone ni. Alright. Okay, so nampaknya macam dia nak ambil zone bawah kita. Jadi masuk je lagi. Okay. So signal full margin. Okay. So itu saja untuk malam ni. So saya harap korang dapat belajar something lah. Okay. Sambil-sambil kita trade, sambil kita belajar. And bila nak hold, bila nak cut, kena faham lah. Okay. So itu saja. Hopefully korang dapat something lah malam ni. And selamat berpuasa. Kita jumpa next week. Alright, kita jumpa next week. So jangan lupa goal kalau dia hit kita punya SL tu,
korang boleh entry dekat bawah. Okay. So itu saja. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.